Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3, subjek MPU 3112 hubungan etnik akan membentangkan tugasan mini projek 2 iaitu pembentangan video berkenaan dengan masalah ekonomi dan pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nur Awni binti Wan Muhammad Nazri, nombor matrik I21205680 dan ahli kumpulan saya ingin membentangkan tentang masalah ekonomi dan pasaran. Saya ingin membentangkan tentang permasalahan kajian. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tentang penyebab permasalahan ekonomi yang timbul dalam masyarakat majmuk. Okey, faktor pertama ialah COVID-19 yang memberi impak yang besar dalam masalah ekonomi di Malaysia. Pada tahun 2022, terjadinya tempoh PKP sehingga menyebabkan ramai pekerja di Malaysia terpaksa diberhentikan dan menyebabkan terjadinya kes pengangguran yang semakin bertambah dan seterusnya disebabkan oleh kilang-kilang terpaksa tutup serta import dan ekspor di antara Malaysia dengan negara-negara lain juga terpaksa diberhentikan. Okey, menurut sumber Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM, kadar statistik pada tahun 2019, kadar statistik pengangguran pada tahun 2019 iaitu sebanyak 3.3%. Dan pada 2020 Disember 2020 sebanyak 772,900 orang pada kadar 44.8% berbanding pada 2022 kadar pengangguran menurun iaitu 4.2%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Idris, nombor matrik I21205690. Saya akan melanjutkan tentang faktor yang kedua. Faktor yang kedua ialah inflasi. Maksud inflasi ialah kenaikan harga secara umum pada harga barang atau perkhidmatan. Disebabkan oleh inflasi, permintaan terhadap barang telah berkurangan serta pembaziran telah berlaku disebabkan oleh pembeli iaitu rakyat tidak mahu keluar disebabkan oleh kenaikan harga barang yang mendadak serta jauh lebih mahal daripada harga sebelumnya. Selain itu, inflasi ini juga berlaku disebabkan oleh OPR iaitu Overnight Policy Rate atau kadar dasar sepandaman yang berlaku sebanyak 3 kali dalam setahun. OPR ini berlaku disebabkan oleh kerajaan ingin membendung kenaikan harga barang yang lebih tinggi mengikut Bank Negara Malaysia ataupun BNM. Pada bulan Mei, OPR naik sebanyak 2.75 manakala pada bulan Julai 2.25. Oleh sebabkan itu, produk yang diusahakan oleh industri kecil dan sederhana IKS seperti ayam harus juga dinaikkan harga disebabkan oleh kos dedak yang meningkat. Okey, faktor ketiga ialah sektor pelacuran yang berkurangan dalam negara menyebabkan kemelesetan ekonomi. Pada tahun 2020, sektor pelacuran berkurang disebabkan oleh wabak COVID-19. Disebabkan itu juga pendapatan negara berkurang kerana sektor pelacuran ialah sektor kelima dalam perkembangan ekonomi di Malaysia. Okey, kajian permasalahan ini didapati pada tahun 2019 ketibaan pelacur datang ke Malaysia sebanyak 26.1 juta berbanding pada tahun 2020 menurun secara mendadak sebanyak 83.4%. Okey, Tourism Malaysia melaporkan bahawa pendapatan negara dalam sektor pelancongan menurun sebanyak 8.5% pada tahun 2020 yang hanya meraih 12.69 bilion
Dan pada tahun 2019, pendapatan negara dalam sektor ini sebanyak 86.14 bilion. Ini menunjukkan wabak COVID-19 memberi impak yang negatif dalam permasalahan ekonomi. Faktor yang terakhir ialah rasa. Rasa bermaksud sokongan yang diberi untuk mendapat balasan dengan keadaan yang mudah dan cepat. Arti kata mudah, rasa ini adalah kepentingan yang ingin dikawal untuk diri sendiri. Rasa ini juga sering berlaku di Malaysia di kalangan jawatan tertinggi. Rasa ini juga berlaku disebabkan oleh penguatkuasaan undang-undang yang sangat lemah serta disebabkan oleh kejatuhan ekonomi dan pasaran dalam sebuah negara. Rasa ini juga ialah satu tabiat yang tidak baik serta mereka dikaburi oleh duit tanpa memikirkan akibat dan kesan kepada sesebuah masyarakat majmuk. Mengikut analisis SPRM pada tahun 2013 hingga 2018, sebanyak 80% disebabkan oleh kegagalan pentadbiran, konflik kepentingan, ketidakpatuhan serta kurang ketulusan dan kelemahan kawalan dalaman. Hai dan Assalamualaikum, saya Atira. Saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Objektif yang pertama adalah mengkaji tentang masalah ekonomi di Malaysia akibat COVID-19. Salah satunya berpunca dari COVID-19 dan masalah inflasi yang terjadi di Malaysia. Objektif yang kedua, mengkaji tentang masalah inflasi yang mempengaruhi ekonomi dan pasaran di Malaysia. Inflasi ialah satu kenaikan secara umum pada harga barang atau perkhidmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Sofia binti Ahmad Fazil. Saya ingin mengemukakan dua objektif kajian. Yang pertama, mengkaji tentang masalah dalam sektor pelancongan yang terjejas akibat COVID-19. Yang kedua, mengkaji tentang peningkatan pengangguran di Malaysia. Sekian dari saya. Nama saya Nur Emilia Natasha binti Muhammad Halil, nombor metik I21205779. Kaedah kajian. Kaedah kajian ada dua, kaedah sumber internet dan juga kaedah soal selidik. Kaedah sumber internet. Kami memilih kaedah ini sebagai salah satu kaedah untuk mengumpul maklumat melalui sumber sekunder. Melalui kaedah ini, kami memperolehi maklumat yang telah diolah dan ditafsir serta dikemaskini oleh pakar-pakar yang berkenaan. Untuk menjalankan kaedah ini, kami juga telah melayari internet berkali-kali untuk merujuk pelbagai laman sesawang berkaitan dengan kajian kami secara terperinci. Laman-laman web ini amat membantu kami dalam kajian ini. Melalui kemudahan internet, kami dapat mencari maklumat yang diperlukan dalam masa yang singkat. Rujukan daripada sumber internet ini dapat membantu kami untuk memperoleh maklumat yang lebih luas dan terkini mengenai skop kajian. Hal ini kerana segala maklumat dapat diperoleh menerusi internet tanpa had dan merentasi masa. Segala maklumat yang diperoleh menerusi internet akan dikumpul untuk dimuatkan dalam kajian ini. Kami juga telah menggunakan buku ilmiah untuk mendapatkan maklumat berkenaan kajian ini. Melalui kaedah kajian ini, kami telah mengetahui banyak maklumat berkenaan tajuk kajian ini. Kami juga mengetahui bagaimana kegiatan ekonomi ini merupakan sumber pendapatan kepada keluarga dan masyarakat di kawasan tersebut. Nama saya Nama binti Mahmud, nombor metrik I21205770. Saya nak terangkan untuk kaedah kajian. Untuk menjalankan tugasan ini, kami telah menggunakan beberapa kaedah untuk mendapat maklumat yang tepat dan juga benar. Antara kaedah yang kami gunakan ialah kaedah soal selidik. Kami menggunakan kaedah ini untuk mendapat respon daripada para pelajar. Soal selidik merupakan soalan yang dibuat dan juga diisi oleh orang lain. Dengan ini, barulah akan mendapat maklumat yang tepat mengikut objektif kajian. Kami telah menggunakan Google Form untuk soalan tersebut dan telah mengedarkan kepada 50 orang awam. Kami menggunakan kaedah soal selidik bentuk tertutup kerana soalan yang berstruktur dan pelajar hanya memilih jawapan yang disediakan sahaja. Soalan yang direka adalah ringkas dan juga jelas. Kami mereka soalan dengan merujuk kepada tujuan kajian yang dijalankan. Hal ini ialah bertujuan untuk mengelakkan daripada mereka soalan yang tidak mempunyai kaitan dengan tujuan kajian ini.
Soalan yang dibina juga tidak kabur dan mudah difahami supaya responden dapat menjawab soalan-soalan tersebut. Antara soalan-soalan yang diberikan ialah, pada pendapat anda, adakah COVID-19 memberi impak kepada ekonomi negara? Yang kedua, mengapakah pengangguran di Malaysia semakin bertambah pada tahun sebelum ini? Yang ketiga, adakah nilai mata wang berkaitan dengan ekonomi dan pasaran negara? Yang keempat, apakah usaha yang boleh dilakukan oleh kita sebagai rakyat untuk meningkatkan ekonomi negara? Dan yang terakhir, pada pendapat anda, apakah kesan yang akan dihadapi oleh rakyat jika ekonomi merosot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Humairah binti Zulkifli. Nombor metrik I21205713 akan membentangkan dapatan kajian. Antara perkara yang hangat diperbincangkan di persada dunia ialah masalah ekonomi yang bukan sahaja berlaku di Malaysia tapi di seluruh dunia akibat COVID-19, yang mana memberi kesan kepada seluruh negara untuk bangun kembali dalam jangka tempoh 2 tahun yang menyebabkan kemelesatan ekonomi, turunnya kadar kewangan dan kehilangan pekerjaan, yang mana memberikan trauma yang besar kepada seluruh negara. Berdasarkan penelitian kita tadi, COVID-19 memberikan impak yang sangat besar sehingga kan ramai orang kehilangan pekerjaan dan cawangan-cawangan besar syarikat swasta yang besar banyak yang sudah ditutup, dan ini menyebabkan masalah inflasi yang mempengaruhi ekonomi dan pasaran di Malaysia. Yang bila kita tengok dekat sini, ekonomi rakyat ni makin lama harga kewangan kita semakin kurang. Kalau dulu kita boleh beli banyak barang dengan RM50, tapi sekarang untuk beli barang tu 3 barang kadang-kadang sudah mencecah RM50. Benda-benda ini sangatlah membebankan rakyat Malaysia, khususnya B40 yang mana kita hanyalah sekadar rakyat marhai. Jadi untuk dapatkan pekerjaan di musim COVID ini bukan satu yang mudah. Kita terpaksa bersaing dengan semua orang yang mana sedang berjuang untuk teruskan kehidupan. Bukan itu saja, kita pun punya masalah dalam sektor pelancongan, yang mana kita tengok tempat-tempat dahulu yang kita dapat hasil daripada tempat pelancongan, kutipan-kutipan tersebut sekarang sudah ditutup. Contohnya macam Maps, kita boleh tengok dalam gambar ini yang mana sudah terbiar, dan beribu juga chalet dan pusat eko pelancongan yang terbiar sepi, yang mana amat mendukacitakanlah kerana pelancongan ini sentiasa diminati, diterokai oleh warga asing. Tapi sekarang sunyi sepi, terutamanya di negara kita sendiri. Akhir sekali, kesan COVID-19 ini seperti kita lihat meningkatkan kadar pengangguran di Malaysia. Yang kita tengok di sini, 50,000 orang hilang kerja 2017, tahun suram ekonomi negara kian tengan. Dan kadar pengangguran di Malaysia ni pada tahun April 2019 3.4, Mei 2019 3.3. Dan perkara ini akan sentiasa berlaku kadar pengangguran yang tinggi, terutamanya pada tahun 2020, yang mana catat rekod tinggi lah kalangan orang dan anak-anak muda yang mana yang sudah bergraduasi tapi masih sukar untuk mencari pekerjaan kerana berlakunya persaingan kadar pekerjaan daripada golongan profesional, golongan yang cari sesuatu nasib untuk meneruskan kehidupan. Jadi dengan peluang yang ada ni, kita sebagai pelajar hanya boleh mencari rezeki dengan apa yang ada asalkan halal. Nama saya Nur Suzila Aina binti Zahri. Nombor matrik I21205734. Saya akan teruskan dengan analisis kajian yang telah kami laksanakan. Kumpulan kami telah melakukan kajian soal selidik berkaitan dengan permasalahan ekonomi dan pasaran yang berlaku di Malaysia. Seramai 50 orang awam atau responden telah menjawab 5 soalan yang kami ajukan melalui platform Google Form. Berdasarkan hasil analisis yang kami dapati, sebanyak 90% daripada responden telah bersetuju bahawa wabak COVID-19 ni telah memberikan impak yang sangat besar kepada ekonomi negara kita. Hal ini disebabkan kadar pengangguran di Malaysia juga semakin bertambah dari semasa ke semasa, yang mana 90% daripada responden juga bersetuju mengenai hal ini.
Seterusnya, sebanyak 80% iaitu bersamaan 44 orang responden telah bersetuju mengenai nilai mata wang ni dapat memberikan kesan kepada ekonomi dan pasaran sesebuah negara. Okey, seperti mana yang kita tahu, wabak COVID-19 ni yang melanda dunia telah memberi kesan yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya di Malaysia. Antara kesan yang kami dapati adalah sebanyak 60% iaitu majoriti daripada responden mengatakan peningkatan pengangguran merupakan kesan utama yang akan berlaku kepada rakyat Malaysia jika negara kita mengalami kemerosotan ekonomi. Okey, seterusnya mereka menjangkakan kadar cukai yang akan dikenakan kepada mereka sebagai rakyat akan semakin meningkat daripada kadar biasa. Selain itu, kuasa beli pengguna merosot kerana pengguna tidak lagi berbelanja dan yang terakhir, hak mereka sebagai pembeli akan terjejas. Lepas tu, antara cadangan yang kami berikan kepada responden bagi meningkatkan ekonomi negara adalah masyarakat perlulah mengurangkan pengaliran mata wang ke negara asing. Masyarakat hendaklah meningkatkan mutu perkhidmatan dalam pelancongan untuk menarik minat. Lepas tu, masyarakat digalakkan untuk menggunakan barangan keluaran Malaysia. Dan cadangan yang terakhir adalah masyarakat perlulah berjimat cermat. Jadinya, berdasarkan cadangan-cadangan tersebut, kebanyakan mereka ni memilih meningkatkan mutu perkhidmatan dalam pelancongan ni sebagai langkah utama untuk membantu ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Rufaidatul Hanani binti Razi, nombor matrik I21205808. Okay, insya-Allah pada hari ini saya akan sambung pembentangan berkenaan dengan kesimpulan. Okay. Apa yang boleh saya simpulkan hasil daripada semua kajian ini ialah negara kita Malaysia juga tidak terkecuali dalam menerima tempias penyebaran wabak COVID-19. Negara kita ni dikatakan telah mengalami kemelesetan ekonomi yang tidak terkawal ekoran daripada timbulnya wabak COVID-19 yang secara tidak langsung mengakibatkan wujudnya masalah pengangguran secara mendadak khususnya dalam kalangan graduan. Dikatakan masalah pengangguran yang timbul ni masih belum dapat diselesaikan lagi disebabkan masih terdapat beberapa syarikat yang lebih mementingkan pekerja yang berpengalaman luas dan berkemahiran tinggi berbanding pekerja yang baru. Dan sebenarnya ini amat penting bagi sesebuah syarikat. Ini amat penting khususnya yang melibatkan syarikat-syarikat yang besar lah, seperti syarikat penerbangan, perhotelan dan sebagainya, bagi mengelakkan daripada menerima kerugian dan risiko yang berat. Di samping itu adalah amat penting bagi sesebuah negara, khususnya Malaysia, dalam menguruskan setiap perbelanjaan negara kita agar tidak berlaku lagi penyusutan nilai wang ringgit Malaysia di kemudian hari. Dan negara kita juga tidak terbeban dengan hutang yang tinggi. Akhir sekali, setiap rakyat Malaysia sepatutnya bersikap peka dan cakna akan masalah ekonomi yang melanda negara ni. Dan seterusnya mempunyai rasa bertanggungjawab untuk sama-sama berganding bahu membantu negara dalam menyelesaikan isu masalah tersebut. Jadi sekian sahaja penerangan daripada saya berkenaan dengan kesimpulan. Sekian, terima kasih.